fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Satu perkongsian terkini daripada Menteri Komunikasi ataupun Juru Cakap Kerajaan Fahmi Fadzil berkaitan dengan terdapat kononnya ada pempengaruh ataupun saitro Perikatan Nasional yang memfitnah Perdana Menteri yang kononnya menipu berjumpa dengan baginda yang di-Pertuan Agong. Satu perkongsian daripada Harapan Daily, saitro Perikatan Nasional jangan fitnah Perdana Menteri memang menghadap Agong, kata Fahmi Fadzil. Nah, saudara-saudara, di dalam artikel ini perkongsian daripada Fahmi Fadzil juga berkata, Al-Sultan bertitah bahawa Istana Negara tidak akan terlibat dalam sebarang percaturan politik. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, sejak semalam tentera cyber upahan PN cuba mempertikai kesahihan gambar yang dikongsi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menghadap yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Mereka cuba menimbulkan persepsi mendakwa Perdana Menteri sebenarnya tidak pernah menghadap yang di-Pertuan Agong dan mendakwa Baginda Al-Sultan tidak berada di Malaysia. Pertikaian itu ditimbulkan berikutan Anwar memuat naik foto dari arkib yang dianggap bukan gambar terkini. Berikutan itu, Juru Cakap Kerajaan Fahmi Fadzil menyampaikan peringatan tegas kepada tentera-tentera cyber pembangkang supaya tidak menyebarkan maklumat palsu yang sebenarnya merupakan satu kesalahan. Beliau turut mengesahkan bahawa Baginda Tuanku Agong sememangnya berada di Malaysia. Menerusi pemantauan apa yang berlaku dalam media sosial, saya sekali lagi ingin menyampaikan peringatan adalah satu kesalahan jika kita sebar maklumat palsu, tuduhan contohnya Perdana Menteri tidak mengadakan pertemuan atau diperkenan menghadap yang di-Pertuan Agong semalam. Ada beberapa saitro dan pempengaruh dalam media sosial buat tuduhan liar seperti itu. Itu adalah kesalahan sebenarnya kerana dia menyebar fitnah. Kononnya tuanku yang di-Pertuan Agong tidak berada di sini. Saya, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngakorming, Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, dan Menteri Perpaduan Datuk Aaron Ago Anak Dagang bersama tuanku dalam majlis pengurniaan pingat pagi semalam. Tuanku di Malaysia, tuduhan liar yang dibuat oleh beberapa pempengaruh ini bagi saya sudah-sudahlah. Ada dalam kalangan mereka dalam siasatan dan didakwa di mahkamah. I think they have enough on their plate, so stop it, katanya dalam sidang media selepas mesyuarat Jemaah Menteri. Pada semalam, Al-Sultan bertitah bahawa Istana Negara tidak akan terlibat dalam sebarang percaturan politik. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Seri Paduka juga menitahkan Anwar dan Kerajaan Madani untuk meneruskan kerja mengurus negara. Itulah yang kita amat sokong buat masa ini, iaitu kata Perdana Menteri, Seri Paduka menitahkan Anwar, menitahkan Perdana Menteri dan Kerajaan Madani yang ada hari ini untuk meneruskan kerja mengurus negara. Itu yang kita nak fokus sekarang, kestabilan politik dan kebajikan rakyat, kepentingan rakyat, bukannya usaha-usaha untuk menjatuhkan kerajaan yang ada hari ini. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Gempar beberapa waktu ketika ini, kebelakangan ini, berkaitan dengan dakwaan rasuah RM1 bilion untuk jatuhkan kerajaan. Bahkan setiausaha politik kepada Perdana Menteri
yang menggesa siasatan dilakukan terhadap dakwaan seorang pemimpin Perikatan Nasional terlibat dalam usaha untuk menjatuhkan kerajaan, yaitu untuk membeli individu berpengaruh dan ahli parlimen untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Satu perkongsian daripada Harapan Daily, siasat dakwaan PN guna RM1 bilion beli MP untuk jatuhkan kerajaan. Saya sebagai rakyat Malaysia yang amat menghormati kerajaan yang ada hari ini dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan, kerajaan madani yang saya rasa amat layak untuk diteruskan sehingga pilihan raya umum ke-16. Pada PRU 16 barulah kita boleh cerita tentang langkah ataupun taktik strategi nak gulingkan kerajaan, nak jatuhkan kerajaan. Kita tunggu PRU 16. Tetapi untuk taktik membeli ahli parlimen ataupun membeli individu berpengaruh untuk menjatuhkan kerajaan, pada hari ini bagi saya amat tidak relevan. Disebabkan untuk apa nak tukar lagi Perdana Menteri padahal belum 2 tahun pun, apatah lagi 1 penggal. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, siapapun juga dalang, kalau benar memang ada individu yang cuba menjadi ketua, menjadi dalang untuk membeli ahli parlimen, membeli pempengaruh untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan, bagi saya individu ini patut dikenakan tindakan, patut ditangkap rasanya. Apa komen Anda? Adakah Anda setuju individu ini ditangkap ataupun individu ini patut ditahan dan disiasat? Nah, sudah pasti buat masa ini kita mahu siasatan dijalankan oleh pihak berkuasa. Dakwaan itu hadir selepas sebuah blog mendakwa pemimpin PN yang juga seorang ahli parlimen telah menyediakan dana sebanyak RM1 bilion untuk merasua ahli parlimen kerajaan agar menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri. Nah, persoalan yang timbul seterusnya adalah siapakah ahli parlimen itu yang mempunyai duit sebanyak RM1 bilion. Jumlah RM1 bilion ini bukanlah jumlah yang sedikit, jumlah ini amat banyak, tuan-tuan dan puan. Kenapa nak fokuskan kepada jatuhkan kerajaan berbanding digunakan RM1 bilion itu kalau memang ada untuk rakyat sendiri? Kami berharap polis boleh menyiasat jika ini benar. Nah, saya sendiri pun berharap polis akan menyiasat perkara ini sekiranya memang benar-benar ada ahli parlimen ini dan duit RM1 bilion ini memang ada. Orang ramai sudah muak dengan spekulasi tentang usaha menjatuhkan kerajaan. Kerajaan sedang bekerja keras untuk merangsang pemulihan ekonomi, kata Datuk Azman Abidin, setiausaha politik kepada Perdana Menteri, seperti yang dilapor FMT. Nah, saudara-saudara, di dalam artikel ini, terbongkar juga komplot yang didakwa ingin menggulingkan kerajaan melalui apa yang disebut sebagai langkah Dubai. Gerakan itu dipercayai dirancang sebahagian besar pemimpin PN dengan ada dakwaan mengatakan ia turut membabitkan beberapa pemimpin Barisan Nasional. Pada akhirnya, Zahid Hamidi sebagai pengurus CBN sendiri menafikan bahawa SD yang dikatakan sudah cukup itu adalah SD yang tidak sah dan dinyatakan sendiri oleh Ahmad Zahid Hamidi. Nah, saudara-saudara, bagi saya ini kemenangan baru kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pengumuman Zahid bahawa SD itu tidak sah. Dan juga berkaitan dengan RM1 bilion, siasat dakwaan PN guna RM1 bilion ini untuk jatuhkan kerajaan perlu disiasat kerana ini adalah amat serius. Dan bukan saja amat serius, pelakunya kalau memang benar ada, dalangnya perlu ditangkap secepat mungkin. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.